Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama Ustazah Jiha. Hari ini kita nak belajar Akidah tahun 6. Allah bersifat sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai semua. InsyaAllah hari ini kita nak belajar Allah bersifat sama. Di akhir pembelajaran, murid akan dapat pertama, menerangkan pengertian Allah bersifat sama. Kedua, membaca dalil nakli Allah bersifat sama dan ertinya. Dan ketiga, menjelaskan maksud meyakini Allah bersifat sama melalui dalil akli. Baik, sebagai permulaan, kita akan lihat gambar dahulu. Perhatikan dan fikirkan. Ada banyak gambar di sini. Apa yang mereka lakukan? Kita tengok ya. Gambar pertama, berzikir di dalam hati. Gambar kedua, bertadarus. Gambar ketiga, berbisik-bisik. Dan gambar keempat, berdoa kepada Allah. Di antara semua perilaku ini, yang mana dapat kita dengar, yang mana kita tak dengar. Jadi, hari ini berkisar tentang siapa yang boleh dengar, siapa yang mempunyai limitation kepada pendengaran. Sama'a bermaksud mendengar. Sifat sama' termasuk dalam salah satu dari 20 sifat wajib Allah. Baik, mari kita lanjutkan perbincangan kita berkenaan dengan maksud Allah bersifat sama. Allah bersifat sama bermaksud Allah Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau sangat perlahan, seperti bisikan hati manusia. Pendengaran Allah ni berbeza daripada pendengaran makhluknya, kerana Allah tidak memerlukan deria pendengaran dan pendengaran Allah tidak terbatas. Cuba kamu perasan, kamu ada telinga tak? Ada kan? Tapi kita tak boleh bayangkan Allah itu sama seperti makhluk ciptaannya. Kita cuma perlu meyakini bahawa Allah Maha mendengar, sama ada bunyi yang kuat atau bunyi yang slow-slow, macam bunyi semut kita tak dengar kan. Tetapi Allah Maha mengetahui apa yang di dalam hati ataupun yang kita boleh dengar seperti biasa. Seterusnya, dalil nakli Allah bersifat sama. Dalil nakli adalah dalil yang kita ambil daripada Al-Quran. Nakli itu bermaksud ambil, transfer daripada Al-Quran. Baik, dalil nakli Allah bersifat sama boleh dijumpai dalam surah Al-Baqarah. Ayat 224 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu sami'un alim. Maksudnya, dan ingatlah, Allah sentiasa mendengar lagi Maha mengetahui. Dalil akli Allah bersifat sama. Akli itu apa? Dalil akli adalah bukti yang menggunakan akal fikiran. Bukti yang menggunakan akal dan menunjukkan Allah itu bersifat sama. Allah itu bersifat Maha mendengar. Allah memiliki kesempurnaan dan kemuliaan. Mustahil bagi Allah untuk bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Cuba kita perhatikan lagi sekali. Manusia ada telinga tak?
Ada tak telinga? Ada. Manusia mendengar menggunakan telinga. Begitu juga dengan haiwan. Makhluk ciptaan Allah, Allah berikan telinga untuk mendengar. Tak kiralah sama ada bentuk dia macam itu, macam monyet ni, ataupun kalau cacing dia ada alat pendengaran dia sendiri. Tetapi ada juga manusia sempurna yang ada telinga tetapi mempunyai kecacatan dalam telinga. Jadi tak boleh juga dengar. Nampak tak perbezaan? Allah itu sempurna, penuh dengan kemuliaan. Mustahil bagi Allah yang bersifat sempurna itu ada kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Itulah dia dalil akli yang boleh kita fikirkan. Allah itu sememangnya bersifat maha mendengar. Setelah kita meneliti dalil melalui nakli dan akli, kita lihat apakah dia kesan baik jika kita meyakini Allah bersifat sama. Yang pertama, menjaga pertuturan dan bisikan hati. Jika kita tahu Allah itu maha mendengar, maka kita akan sentiasa menjaga pertuturan walaupun kita berbisik dalam hati. Contohnya dalam gambar tu, astagfirullah, cikgu pesan jangan merungut walaupun dalam hati. Apa contoh kita merungut? Macam banyak kerja sekolah. Malasnya cikgu ni kan orangnya aku. Itu pun tak boleh tau. Sebab itu Allah maha mendengar. Macam mana adab dengan guru? Kita tak boleh merungut. Kedua, kesan baiknya kita akan sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah. Sebab kita tahu Allah tu maha mendengar. Kita pun kalau ada kesusahan kan, kita doa, ya Allah mudahkan segala urusanku. Kat mana-mananya kita akan berdoa sebab kita tahu Allah mendengar dan maha memakbulkan permintaan. Yang ketiga, menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan. Kita boleh baca Quran bila-bila masa yang kita suka. Dan juga berzikir ketika naik kenderaan, ketika berjalan pergi sekolah, ketika nak pergi kantin, ataupun ketika nak main game. Boleh je subhanallah, subhanallah. Walaupun orang tak dengar, tapi Allah dengar, ada pahalanya. Keempat, menjauhkan maksiat lidah seperti mengeluarkan perkataan yang kotor dan kesat serta mengumpat. Sebab apa? Sebab kita tahu Allah itu maha mendengar. Gambar tu cakap, dia kan. Kita kalau cerita pasal buruk orang, itu namanya mengumpat. Ya? Tak boleh mengumpat tau, dosa besar. Kita sama-sama menjaga lidah kita supaya orang tak tersakit hati dengan kata-kata kita. Kemudian, dan yang kelima, hidup akan diberkati Allah. Alhamdulillah, jika kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita akan meyakini Allah itu bersifat sama. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Jadi kita akan sentiasa berhati-hati dalam setiap perbuatan dan tutur kata kita. Kita sampai kepada rumusan pelajaran kita pada hari ini. Allah bersifat sama. Allah bersifat maha mendengar. Kita mestilah membuktikan keimanan kepada Allah yang maha mendengar dengan sentiasa menjaga pertuturan dan bisikan hati. Ingat, kerana apa? Kerana kita tahu Allah itu maha mendengar. InsyaAllah apabila kita menjaga pertuturan dan bisikan hati, kita akan menjadi Muslim yang diredai oleh Allah. Untuk akhirnya, jaga diri baik-baik. Stay safe. #Muslim sejati, Muslim diredai. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe,
like and share. Dari Ustazah Jiha. Assalamualaikum.